Okay, terima kasih kepada Awi, Puteri dan Erika kerana sudi hadir untuk perbincangan kita tentang warisan bangsa pada hari ini. So, apa yang kita akan bincangkan ialah tentang apa sebenarnya warisan bangsa yang tergambar dalam kotak fikiran masyarakat, kepentingan yang menyebabkan kita perlu mempertahankannya, dan adakah betul arus kemodenan adalah penyebab hilangnya penghargaan generasi kini terhadap warisan bangsa ini. Jadi Puteri, apakah definisi yang anda rasa sesuai untuk tajuk kita ini? Okey, terima kasih kepada Fiza. Kalau dari sudut budaya warisan bangsa, warisan bangsa ni bermaksud amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat, oleh golongan masyarakat. Contoh, dalam masyarakat Melayu, banyak pelbagai cara kita berpakaian. Maksudnya dari segi pakaian tradisional, dari segi cara yang pakai songkok yang bercorak batik, yang memakai baju Melayu. Tapi di negeri Kelantan, lelaki lebih suka memakai pakaian yang simple, maksudnya macam kain semuta. And then warisan pula adalah peninggalan bentuk bangunan dan sama ada bangunan yang dibina atau oleh penjajah ataupun bangunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang, maksudnya yang sebelum-sebelum ni punya. Lepas tu warisan bangsa ni merujuk kepada tradisi masyarakat kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Yang lain, so warisan bangsa ni merupakan elemen yang penting jugalah untuk bina jati diri kita dan untuk mengekalkan patriotik dalam diri kita. Bagi Eric pula, apa kepentingan untuk mengekalkan warisan ni? Terima kasih kepada Fiza. Okey, kita lihat dari kepentingannya dari aspek pembentukan diri sendiri. Terlebih dahulu, saya mengekalkan kepada bahasa kebahasaan dan bahasa ibunda. Seperti yang dikatakan oleh Puteri sebentar tadi tentang warisan budaya, maksudnya cara hidup masyarakat lah kan. Jadi salah satunya ialah penggunaan bahasa kebahasaan dan ibunda dalam masyarakat. Maksudnya bahasa yang kita guna sehari dalam cakapan kita hari-hari. So, untuk bentuk jati diri yang tebal dan tulen, kita tak dapat lari dari menghargai bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan yang kita letakkan di tempat yang paling tinggi, paling atas. Contohnya kita tengok negara maju macam Jepun, Perancis, China dan Jerman. Rakyat di negara-negara tersebut membangga akan bahasa ibunda dan kebangsaan mereka. But at the same time, diorang ni merupakan gergasi ekonomi dunia. Contohnya Jepun adalah negara maju yang negara Jepun adalah negara industri robotik paling canggih di dunia. Maksudnya maju lah kan, paling maju. So, apa yang saya nak rumuskan daripada pendapat saya tadi ialah semua negara maju amat menghargai dan bangga akan bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan mereka. Dan mereka pilih untuk mematahkan bahasa ibunda dan kebangsaan masing-masing. Dan mereka pilih untuk belajar bahasa asing untuk mendapatkan ilmu dan bawa balik ke negara mereka. So, seterusnya saya melihat kepentingan menghargai dan mengekalkan bahasa ibunda dan warisan ni kan, warisan bahasa, ialah kesannya banyak kepada anak-anak kita dan remaja yang masih muda. Jadi jika kita ingin generasi muda kekal dalam budaya hidup nenek moyang yang penuh dengan nilai-nilai ketimuran, maka warisan bangsa seperti adat resah yang berangkuli cara pakaian, makanan dan cara masyarakat perlu berterusan jadi amalan. Contohnya macam pakai baju kurung lah kan. Lepas tu
Bagi saya, bangsa berjaya ialah bangsa yang berjaya menjadi ikon dunia, tetapi masih menekankan cara hidup nenek moyang yang positif. Contohnya, saya rujuk wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad, iaitu beliau mahu Malaysia muncul sebagai negara maju beracuan sendiri, tidak meniru mana-mana budaya negara lain. Maka untuk realisasikan impian ini, Okay, thank you Eric. So yang paling menarik tadi adalah kepentingannya terhadap golongan muda lah. Tapi yang kita tengok sekarang, golongan muda ni seolah-olah ditelan arus pemodenan. Jadi untuk menjelaskan perkara ini dengan lebih mendalam, saya nak minta pandangan dari Awilah untuk menjelaskan perkara ini. Okey, terima kasih sudah jumpa saya Liza. Sebelumnya tegar, saya Awi. Discuss on this topic pada dunia sekarang kan, kita tak lari dari dunia tanpa sempadan. Macam era globalisasi lah. Ya betul. Okey, so ramai yang tak tahu apa itu globalisasi. So do you guys know? Okay, so let me explain more lah. Okay, so globalisasi ni proses yang memulakan sesuatu aktiviti. Contohnya apa yang kita buat sekarang. Contohnya sosial, ekonomi, budayaan dan banyak lagi, yang disebarkan dan diperluas keberadaan antarabangsa atas seluruh dunia. So apa yang kita dapat tengok sekarang ni, globalisasi ni memang berupaya untuk menghakis nilai-nilai hidup dalam masyarakat. So based on dunia sekarang memang berupaya mengubah bentuk masyarakat dunia kita. Okey, saya ambil contoh negara maju, iaitu semua orang tahu Amerika Syarikat ni dunia paling maju. Jadi dikatakan delegasi dan semua aktiviti dunia dari bidang sosial hinggalah ketenteraan. So negara-negara lain pun terikut untuk buat sama macam Amerika Syarikat sebab dia negara maju. Okey, so supaya sama-sama dapat bergerak masyarakat moden dan terus maju seperti negara-negara syarikat lah. Okey, so situasi ini banyak terjadi kepada generasi-generasi muda zaman sekarang. So apa yang dapat kita tengok dari segi pakaian, apa yang kita cakap tadi kan, contoh pada tahun baru Cina, kebanyakan generasi muda tak digalakkan memakai baju consang sebagai pakaian mereka. So bagi saya itu adalah satu kerugian kerana pakaian ni merupakan salah satu identiti bangsa kita. So sangat rugi bagi kita kalau tak memakai pakaian untuk melambangkan bangsa kita. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Putri dan Eddie juga kerana sudi berkongsi tentang warisan bangsa untuk tajuk hari ini. Jadi apa yang kita lihat, warisan bangsa ni boleh dikatakan memang perlu untuk dipelihara, dan banyak juga pihak lain yang diperlukan untuk mengekalkan warisan ini, termasuk diri kita sendiri. Sama-sama kita untuk menghargai warisan bangsa ini, termasuk menerapkan kaedah ini ataupun menerapkan juga untuk menerapkan kaedah ini kepada generasi yang akan datang agar warisan bangsa ini tidak lapuk di tengah zaman lah, macam orang cakap kan. Itu saja untuk kajian ini. Terima kasih.